Kak dia ada lecturer kita. Dia kata sebab malam dia akan merayak mencari responden. Perempuan. Malam dia akan merayak mencari responden untuk interview. To see how they feel. Apa perasaan mereka. Okay, ini saya kajian-kajian psikologi lah. Dia macam bantuan tu, dia lecturer UM yang buat tu, dia kata dia sebenarnya dia kena kawal emosi. Because bila dia interview banduan-banduan yang macam ni, dia sometimes dia are very aggressive. Sometimes macam banduan tu nak cerita semua detail kepada. So penyelidik perempuan yang manja-manja tak boleh jadi buat kajian dia. Dia kita boleh teriak pula. Jadi tak jadi research pula. So you kena control yourself ya, bahasa depan dia macam ni. So kita mungkin tak nampak, kita social science, we are not exposed to this kind of research ya, tapi yang those yang psikologi, yang counselling kan, dia yang buat benda-benda macam ni. Itu semua hasilnya kajian lah. Okay, dalam budaya Malaysia mungkin benda ni tak begitu ni, tapi Mak Saleh you tengok, ada kaji pasal gunung berapi. Setiap kali dia tahu gunung berapi nak meletup, dia angkut kamera, dia pergi tunggu. Orang lain lari, dia pergi tunggu. Why? Dia nak discover something new. It's arts of discovery. Dia have been proud. Kalau dia been declared dah membuat sesuatu yang orang yang orang lain tak berani nak buat. Kan? Ada masa we all di Scotland dulu, ada one lecturer ni kami panggil dia PhD burung. Sebab dia mengkaji burung. Di mana burung nak bertelur, di situlah dia ada. Dia mengkaji spesies burung. Dia PhD burung. Burung-burung kan, burung-burung yang kawasan sejuk ni, bila musim panas berlalu dia akan datang berhijrah kan. Dia kaji on that. Jenis apa yang burung yang berhijrah ini. Dan siaplah PhD burung. Okay? So banyak ya kajian ni, is too vast, banyak. Okay, biasanya kita lihat kualitatif is very canggih. Macam Profesor Mahmud Nazar UUM, sekarang ni dia pengarah di Institut Dadah Negara ni, kami panggil dia PhD dadah. Sebab dia membuat PhD berkenaan dengan penagih dadah tegar. So bila sebut dadah, kajian dadah, memang orang akan associatekan Profesor Mahmud Nazar. Wife dia pula kami panggil PhD Sexual Harassment. Sebab dia mengkaji berkenaan dengan sexual harassment dalam organisasi. So bila talk on that, orang TV akan approach dia sebab dia expert in that area. Tapi kalau tengok dia, kok orang boleh buat sexual harassment, tak cantik, very ni, tak payah ni, dia boleh jadi bahan kajian. Very nice, macam Benazir Bhutto, macam tu lah rupa dia. Orang dengan part dressing dia, memang orang sekali tengok tu memang orang boleh ni lah. Okay? Satu lagi adalah kajian case. So kajian kes ni biasanya kita buat yang spesifik on certain organisation saja. Biasanya kajian kes ni berlaku apabila wujud sesuatu masalah ataupun suatu fenomena yang spesifik to that company saja. Okay? Okay. Biasanya dalam company lah, contohnya kita nak tengok melihat kesan jadual kerja fleksi terhadap prestasi pensyarah di PTSS. Yang ni hanya nak tengok kesan tu kepada lecturer politeknik saja. Tak mau, maknanya hasil kajian tu tak boleh kita nak generalize kepada institusi lain. Just specific to fenomena, masalah yang berlaku di politeknik saja. Itu kajian kes. Yang ni pun boleh juga tuan-puan buat ya, untuk grant untuk PhD ataupun grant-grant kementerian lah yang spesifik kepada organisasi tertentu. Kita buat ya penilaian, kita kata okey, setakat kuantitatif saja you punya kajian ni tak cukup lagi, you kena tambah dengan interview pula, you kena tambah buat kajian kes pula. Itu mungkin berlaku. Kita combine, kita ada kuantitatif yang pakai SPSS ni, kita ada juga buat interview, kita ada juga buat pemerhatian ataupun observation, dan kita ada juga buat kajian case. Mungkin ada kombinasi ketiga-tiga ni. Okay? Ini dipanggil sebagai triangulation research. Okay, triangulation. Okay. So, siapa yang nak buat dalam kuantitatif, kualitatif dan kajian case ni, dia kena expert lah. Dia kena expert SPSS, dia kena expert menganalisa data yang berbentuk kualitatif, dan dia kena expert juga menganalisa kajian kes. Perlu ada 3 kepakaran tu kalau you nak buat. Tekan kepada jenis uji kaji kesan dan akibat,
Dan satu lagi kajian yang berbentuk non-eksperimen ataupun bukan uji kaji. So we go one by one. Okay. Kajian yang berbentuk cause and effect. Okay, kajian sebab dan penyebab. Okay. Dan selepas pemberian bonus. Pernah tak tuan terfikir ataupun pernah tak you menilai diri kita? Prestasi ni meningkat ke tidak sebelum dan selepas pemberian, sebelum bonus dan selepas bonus? Ada beza tak prestasi tuan puan? Ada beza tu ke mana? Ke mana? Pernah tak? Pernah tak you experience? Ada tak kita rasa? Kan tahun lepas dapat dah bonus. Tahun lepas tak dapat kan sebelum tu lah. Rasa tak? Ada beza tak prestasi tuan puan sebelum dan selepas bonus ataupun sama je? Pernah tak appreciate bila kita rasa appreciate, oh dengan adanya bonus ni kita rasa nak kerja lebih ni lagi. Jadi motivation factor lah. Mungkin tak jadi motivation factor ataupun mungkin tak ada apa, nothing. Okay. Nak tengok kesan cause and effect. Dalam pengurusan kita ada teori X dan Y. Ada manusia yang X, ada manusia yang Y. Yang X is siapa ajar manajemen? Tuan Ketua Jawatan, siapa mengajar manajemen? X dan Y. What is it? Sudah bocor ni. Ada kerja yang buat ya. McGregor dia kata X dan Y. Dia ada yang manusia yang jenis macam ni nak treat dia macam ni. Yang jenis kena pacu, kena marah, kena ni prestasi dia lain. So it's different. Itu semua kajian tu. Okay, itu semua kajian Kajian yang berbentuk bukan uji kaji. Okay. Pertamanya adalah kajian deskriptif. Yang ni kalau untuk level diploma, this is recommended lah. Kajian yang berbentuk deskriptif. Yang ni ya, dia lebih kepada nak explain, nak describe sesuatu saja yang, dan kita biasanya tidak menguji hipotesis. Ini at diploma level I would recommend this lah. Okay, so the student are asked to just untuk describe saja sesuatu. Okay, contohnya katakanlah ya, kereta di kalangan staf ataupun pensyarah. So apa yang nak ditengok? Gaji. Apa dia? Gaji. Gaji apa pula? Gaji ni kereta. Kita tengok Gaji macam design kereta, harga kereta, lagi buatan kereta, jenama kereta, lagi capacity engine kan, 2.0, 1.8, 2.5, 3.8 semua tu. Lagi apa lagi? Features. Bilangan kereta. Sebab ada orang ada satu, ada orang ada dua, ada orang ada tiga, ada orang ada empat. Bilangan kereta. Okay. So ini ya, menggambarkan pola pemilikan kereta. So dalam ni ya, biasanya kalau buat analisa, nanti kita akan belajar paklah kajian nanti esok ya. Kita biasanya kajian tu hanya kita dapat peratusan, bilangan, okey, frekuensi macam tu saja. So at the end of the day kita hanya describe saja. Okey, dari segi pemilikan kereta di kalangan staf politeknik, kebanyakannya memiliki ataupun lebih tertarik dengan desain Malaysia ke desain apa? Bios tak main. Kebanyakannya memiliki enjin bawah pada 2.5cc. Okey, 80% mempunyai kereta yang dalam range harga 60 hingga 80 ribu. So describe saja. So ini bukan uji hipotesis apa, tak ada. Hanya descript saja. Deskriptif. Gambaran. Okay, so ini at level of the diploma yang ni boleh kita buat lah. So nanti tuan-puan tanya Pak Lah nanti macam mana nak tengok frekuensi, macam nak tengok bilangan, min, macam tu lah.
Okay, descriptive studies. Esok tangani oleh kerajaan Melayu dahulu dengan kerajaan British. Dia menganalisa ya what we call that, content perjanjian tu. Okay, lecturer UUM seorang. So, dalam nak dapatkan ni, dia kena pergi ke museum arsip di London untuk dapatkan teks perjanjian lama. Yang kuning nak tengok pun kena pakai kanta. Dah kuning hampir relai dah. Itu kajian dia. Menggunakan data-data sejarah. Very inilah. So 2-3 kali lah kena berulang-alik ke kota London untuk dapatkan data-data tersebut. Kita tak ada, arsip kita tak simpan yang lama-lama. Zaman dulu. Orang buat konten menggunakan data-data sejarah. Okay. Okey, yang keempat jenis kajian berdasarkan kepada aliran pemikiran. Okey, ada dua bentuk. Satu kita panggil induktif dan satu lagi deduktif. Okey, kita ada induktif dan satu lagi deduktif. Pernah dengar tak? Ha? Pernah dengar tak deduktif? Ini dalam you belajar bahasa semua ada lah kan, induktif, ayat deduktif. Okay? Right. Kita pergi kepada deduktif dulu ya. Deduktif ni biasanya sebelum kita start suatu research, kita ada teori. Teori. Ini example teori yang tuan-puan tahu? Tak usah tengok contoh saya. Ini duk belajar management, apa teori yang tuan-puan tahu? Penggiliran. Teori apa? Giliran. Giliran tu teori apa? Teori mana pun tak. Teori poligami. Contohnya teori apa? Maslow hierarchy of needs. Oh Lord, ada bagi contoh saya. Contoh lain lah. Teori Maslow. Maslow tu ada. Iris Harrington. Apa dia Ibrahim? Hari tu apa dia? Apa Iris Harrington kan sebagai diri Investment. Oh, investment dia teori. Saya tak tahu. Cerita sikit. Any teori? E=MC=HORNH. Bekerja dengan efektif apabila dipantau. Salah. Oh, ni salah. Betul, dia buat kajian. Okey. Kajian dia ada lampu dua. Okey, dua persekitaran. Satu pekerja yang lampu dia nak padam, tegang. Satu lagi lampu yang constant. Dia nak tengok ya, sejauh mana environment, keterangan lampu tu mempengaruhi produktiviti. Okey, so dia buat kajian. So hasil kajian dia apa dia? Dia buat. Mestilah tebang. What do you have in mind? Sebenarnya kajian dia kata tak ada pesan. Why? Sebab sebenarnya social interaction antara pekerja tu lagi mempengaruhi prestasi, bukannya keterangan lampu. Lampu tu tegang ke tidak does not give any impact on performance. Instead, apa yang mempengaruhi sebenarnya interaction antara pekerja. Right. So, contoh sesuatu dapatan yang telah dibuktikan kebenarannya berulang-ulang kali dan proof as one theory. Macam Horton teori tadi lah. Okay, dia telah dibuktikan. Benda tu dah dibuat kajian ya, kajian sama dengan teori. Teori ni akan wujud bila kita buat inductive study. Dia akan wujud teori. Okay. Tapi deduktif ni dia tak wujudkan teori, dia guna teori orang. Teori yang sedia ada, dia guna teori dulu, based on teori itu dulu. Contohnya, kita kata ya, ingat tak Maslow? Ingat tak? Dia cerita tak apa level dia? Basic ni tahulah. Self esteem basic ni. Apa dia? Apa level ni? Ada bottom level apa dia? Physiological needs. Okey, lagi? Safety lagi? Social
lagi. Accounting ni. Self-esteem. Satu lagi, self-actualization. Okay, right. So, mengikut teori ni dah uji lah. Okay, Maslow pernah tengok tak Maslow? Go to library. Maslow ni bukan seperti mana yang kita gambar. What do you imagine dengan Maslow ni? Jambang. Profesor kan, jambang tua dah Maslow Kalau ni ya. budak. Ya. Kalau misalnya kita dapat bonus tu kita rasa apa? Semua kita rasa appreciate on that. Kita appreciate on that. Sebab kita mungkin tak capai lagi tahap ni. Kita masih peringkat duk main peringkat ni saja. Okey? Sebab tu kita nak mencipta teori. Yang ni kita tengok fenomena. Kita tengok satu fenomena ini yang Maslow semua buat ni asalnya. Dia tengok satu fenomena kerap sangat berlaku. Okey, dia tengok kerap sangat berlaku. Bila dapat bonus, dia tengok prestasi kerja menurun. Bila dapat bonus, dia tengok kerap pekerja monteng. Bila dapat bonus, dia tengok kerap pekerja tak datang on time. Benda tu berlaku. Satu fenomena yang berlaku dan dia uji. Dia uji, dia dapat satu analisa. Lepas tu dia uji lagi dalam konteks yang lain, banyak-banyak kali uji. Akhirnya wujudlah satu teori yang mengatakan pemberian bonus tidak mempengaruhi prestasi. Wujud satu teori yang dinamakan sebagai teori Sabri, katakan. Pemberian bonus dia kata tidak. Selepas banyak-banyak kajian, dia test dalam senario tu, test dalam setting ni, test banyak-banyak kali, terbukti benda tu berlaku, dapat dapatan yang sama. Pemberian bonus mengurangkan prestasi. So dapat satu teori. Ini dipanggil sebagai kajian induktif. Tapi biasanya saya untuk peringkat permulaan biasanya kita go for this lah. Kita buat didaktik dulu. Jangan fikir nak cipta teori. Yang tu later on. Kalau tokoh nak buat, go on this dulu. Dah baca teori-teori ni. And see the fenomena dulu. Barulah the expert, barulah go for inductive theory. Okay. Right. So far ada apa-apa nak tanya? Yes? Doktor, macam kita tujuan penyelidikan ni bila having been done all the research and all that, is it possible yang memang kita tak ada jawapannya? Possible. As long as ini kalau tapi as long as method kita betul, framework kita betul, orang tak petikai dah dari segi tu, that's it. Tapi it's just like macam waste of time. Jaranglah saya jumpa yang tak ada penemuan tu. Jarang. Biasanya you dapat, tapi mungkin biasa yang berlaku bukan tak ada penemuan tau, tapi yang kita dapat tu kontradik dengan orang lain buat dulu. Itu memang kerap berlaku. Okay, orang lain dapat positif, semua kita seorang dapat negatif. Itu mungkin berlaku. Tapi as long as you boleh proof cara kita betul, method kita dah betul, research design kita dah betul, instrumen kita dah betul, nothing to worry. Benda tu berterima. Dan itu bukan merupakan satu discovery baru. Macam telur tadi lah, walaupun orang semua dah kata telur tu elok semua, tapi pekaji buat, dia test, dia kata telur ni tak baik. Tapi as long as benda tu baru, okay, benda tu baru dan orang tak petikaikan. Contoh yang senang ya, bila kita selalu percayakan Neil Armstrong turun ke bulan. That's what we believe. Kan Neil Armstrong turun ke bulan, itulah dalam buku darjah 4, darjah 5 kita dulu kan, ingat tak? Dia tak sempat kot. Masa saya tak sempat. Dah tunjuk gambar Neil Armstrong. Itu yang ada dalam ni kita. Tapi new researchers, kita dalam Astro kan, new researchers dia buat kajian, dia dapati bahawa it's not true. Apa yang berlaku tu semuanya dalam studio saja. Dia prove that. Mana ada bayang di bulan semua, dia prove all that. So people accept. People can accept that. So itu yang berlaku tadi tu. Tak semestinya you buat tu you kena percaya. You come out dengan analisa baru, you test dan benda tu logik, then people akan kata yes, sebenarnya apa yang berlaku sama just get a orang kata feel of penyelidikan. Sekarang ni apa itu scientific research? Kita semua ni akan terlibat dengan scientific research. Scientific research bukan bermakna kita semua duduk dalam makmal pakai baju saintis, no.
Okay, jangan takut pula lepas ni order mak-mak pakai baju saintis dengan mikroskop ni, it's not. Okay, scientific research ni it's a process ya, menyelesaikan masalah secara logik, teratur dan mendalam bagi aspek penentuan masalah, pengumpulan dapat dasar serta membuat kesimpulan tertentu. Maknanya bila sebut scientific research, dia merupakan satu bentuk kajian yang ada flow dia. Bukan ikut rejak saja. Ada flow dia, ada logiknya, ada reasonnya, okey? Dan biasanya kita buat secara teratur dan mendalam. Ada proses pengumpulan datanya, ada proses penganalisaan data, kita boleh membuat kesimpulan daripada research tersebut. Maknanya di sini research ni bukan berdasarkan apa ikut gerak hati kita, intuition kita, khayalan kita. It's not like that. Kita merupakan satu proses, kita boleh describe benda tu. Contohnya kata saya nak tengok, kita kata okey, jadual fleksi ni sebenarnya elok untuk kaki tangan di politeknik. Perhatian, kita observe dulu. Okey. Maknanya kan nak buat research ni bukan tiba-tiba you bermimpi tau. It's not come from the dream. Observe apa yang berlaku sekarang ni. You observe sekarang kan kebanyakan rasuah berlaku di kalangan white collar workers. Yang gaji dah berpuluh belah ribu ni rasuah, menerima rasuah. Nampak tak sekarang ni trend banyak every dalam berita kan selalu ada pengarah syarikat tu, pengarah syarikat ni. Why this happen? Apa yang sebenarnya menyebabkan mereka ni mengambil rasuah? Kenapa benda ni berlaku? What can you guess from that? Apa sebabnya? Khayalan. Ha? Adakah dia apply tak? Kalau ikutnya dia tak payah apply dah tahu yang ni. Dah cukup dah ni. Why? Offer kenapa? Offer daripada Peluang. ya, mendapat peluang. Mendapat peluang. Okey. Lagi? Saya rasa bergantung pada jenis apa yang benda yang di offer yang ditawarkan. So kalau hasil like lucrative, memang kita ada greater tendency untuk ambil. Kalau setakat yang kecil-kecil, setakat duit yang tak seberapa. Duit yang tak seberapa tak mau. Okey. Lagi? Perasaan. Penguatkuasaan kurang. Enforcement kurang. Yes. Lagi? Faktor kesediaan China kan? Kau diterima rasuah? It's true tau. When you do business in China, you ni kira tak beradab kalau if you won't accept bribes. Sebab di China is illegal. You want to do business in China, kalau tak ada rasuah, you are so innocent, tak mau bagi rasuah, forget about it. Jangan buat. Sebab di China is not to say ni, tapi quote unquote lah, diterima. Macam ni lah. Saya beritahu kot nak, kita nak PCR. Kan? Yang cok RM2 kau apa tu? Yang kena bayar tu kan? It's not something yang legalized. It's a bribe. You tak ada dalam peruntukan undangnya tak? Tapi kalau you tak bayar, you can't enter Thailand. Diterima. Itu yang berlaku. Dan okey, satu lagi dari sebut rasuah ni, definition of rasuah tu berbeza. Berbeza, tak ada satu definition yang ni. Di bawah, kalau dalam Angkatan Tentera Laut Malaysia, less than 500 you boleh terima. More than that, you kena declare pada ketua jabatan. So, whereas kementerian ni lain pula dia punya definition dia. Setengah jabatan menerima sagu hati, apa cendera mata tu pun kena declare dekat kementerian, dekat ketua jabatan. Is consider rasuah. So, varies definition of rasuah. Tapi bila-bila tu berlaku, kita nampak ramai sekarang ni every dalam setiap news tu memang ada benda-benda rasuah ni berlaku. Dan kebanyakan yang terima tu kadang-kadang tak kira agama-agama, untuk kadi pun terima rasuah. Kan yang baru, kes baru ni kan yang Mahkamah Syariah. So apa sebenarnya yang mendorong mereka ni membuat menerima rasuah? It's not. Adakah, bolehkah kita kata kerana dorongan wang? Maybe true, maybe not. Sebab yang terima tu kan gaji dah more than enough untuk survive. So ini yang menarik perhatian. Siapa nak buat PhD, this is a new area of research. That Mungkin dia anggap sebagai adil. Mungkin dia rasa it's not rasuah. Pemahaman dia tak begitu jelas. So banyak persoalan yang timbul kan? Banyak persoalan yang timbul. Mungkin tak
tak cukup agama-agama, tapi kalau yang mahkamah syariah tu dah lebih pada kita. So banyak question ni yang memerlukan jawapan dia. Okey, itu yang pengerhatian. Okay. Mungkin tak faham rasuah, tapi kalau you pergi mahkamah, you kata you tak faham, memang takkan menang. Okey, so banyak ya. Alright. Then lepas tu